sejam perkongsian di MHI Rabu 2 November. Membantu tanpa sepadan bersama seorang anggota polis yang menolong warga emas melintas jalan dengan mengangkatnya sehingga tular di media sosial. Sejauh mana anda tahu mengenai insurans atau takaful yang dimiliki serta apa yang dilindunginya agar tidak berlaku sebarang masalah terutama tuntutan daripada segi kesihatan? Popular dengan trademark What If lagu ni bersama dengan penggubah dan penyanyinya yang kreatif Ijlal Danesh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua. Saya Ani Mizati dan juga Haziq Husni bertemankan kami berdua untuk siaran hari ini 2 November 2022. Ya, dari pagi dah hujan lebat dengan jalan yang sesak. Diharapkan anda dapat bersabar. Dapat bertahan di atas raya. Tapi kena sabar. Sabar. Macam kita tadi pun sejam lebih jugalah nak sampai studio ni. Lepas tu bila jalan licin ni dia punya potensi untuk jalan skidded dan sebagainya tu tinggi. Jadi berhati-hati sebab tu kita akan kongsikan dengan anda semua cuaca pada hari ini. Tapi sebelum tu ikuti kami kerana pelbagai perkongsian menarik. Antaranya kita akan mengangkat cerita-cerita yang viral di social media. Okey, antaranya cerita mengenai ada seorang anggota polis ni yang tolong seorang makcik untuk melintas jalan dan videonya viral. Kita suka tahu kalau video-video macam ni FYP. Itu yang bagus, video-video yang memberikan manfaat, yang bagi faedah, yang bagi pengajaran kat kita tu adalah video yang patut kita FYP kan. Saya sokong awak YB. Saya sokong. Undi saya. Selepas itu, kita juga akan kongsikan bersama dengan anda semua. Ada satu video viral. Okey, berkaitan dengan mereka yang tak faham sebenarnya apa polisi insurans mereka lindungi. Jadi ada kes-kes yang berkaitan dengan itu kita nak angkat. Sebab apa? Sebab mereka bila dah bayar bulan-bulan, pastinya mereka kena fahami kan. Ingatkan semua penyakit boleh cover. Tapi hujung-hujung bila doktor dah diagnose ada satu penyakit iaitu penyakit influenza berkaitan dengan cerita ini, rupanya polisi dia tak cover. Dah satu hal. Ya, kita kena study sebenarnya apa polisi kita dan ejen insurans tersebut pun kenalah explain dekat kita sebetulnya dengan detail apa sebenarnya penyakit yang cover, apa penyakit yang tak cover. Itu kita akan borak kejap lagi dan juga kita ada persembahan daripada Ijlal dan juga Nashrain. Kejap saja lagi. Sampai itu kita tunjuk kepada anda bagaimana keadaan cuaca hari ini. Memanglah kalau kita tengok di Kuala Lumpur memang hujan. Di Kuching nampaknya okey. Kota Kinabalu, ada tak Labuan. saudara mara kita boleh tanya khabar mereka. Kota Kinabalu okey nampaknya, Labuan pun okey. Office kita Office kita kat mana? Office kita tadi ni. Office kita tadi ni. Ni PJ. Hujan. Petaling Jaya hujan kabarnya sampai pukul 10 pagi. Mana dapat pen tu? Johor. Pen ni nak juga. Dia nak juga. Senai terang nampaknya cuaca okey tak hujan. Kuantan pun kabarnya okey pagi ni insya-Allah. Terengganu pun okey. Jadi tapi hujan juga pukul 10 je lagi. Okey, tapi kita tengok jugalah Anim. Amaran ribut putih di mana sekarang ni kita kena berjaga-jaga. Tapi kalau kita tengok amaran ribut putih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ada amaran ribut putih kat Perak, di Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron dan juga Lipis, di Johor, di Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontianak, Johor baru ada amaran ribut putih. Kampung saya ribut putih ni macam mana ni? Ya. Okey, jom kita saksikan cek juga. Hujan lebat berterusan, tiada amaran hujan lebat berterusan yang dikeluarkan. Okey, itu dia. Ini sedikit berkaitan dengan cuaca, perkembangan kepada anda semua untuk merancang perjalanan pada hari ini. Tak kira apa sahaja urusan, pastikan anda rancang baik-baik, insya-Allah. Okey, kita akan teruskan dengan perkongsian di mana kita nak tunjukkan sedikit video viral berkaitan dengan seorang anggota polis yang mengangkat, dia bukannya memapah tak. Dia angkat terus. Dan ini mendapat perhatian ramai. Mereka yang berada di situ pun terus tepuk tangan. Rasa macam sangat bangga kan bila kita ada salah seorang anggota polis yang sanggup membantu. Bukan sebab anggota polis sahaja tetapi ada masyarakat Malaysia yang sanggup membantu dengan keadaan sebegitu. Mungkin ada yang tak pernah tengok lagi videonya. Jom kita tengok video yang viral. Ada seorang anggota polis mengangkat seorang anti sebenarnya. Yap, saksikan. Apa saya dukunglah baik cepat sikit.
Tolong lah. Ini gimana? Ya, itu dia kan. Dia bukan sahaja membantu tapi ialah mengurangkan kesesakan lalu lintas yang mungkin boleh berlaku kan. Memudahkan urusan sebab orang. memudahkan urusan. Sebab kalau mungkin nak memberi laluan kepada anti tu, perjalanan akan jadi lambat. Jadi banyak benda sebenarnya jadi mudah bila ada seorang insan yang ada simpati sebegitu. Okey, jadi orang yang ada simpati sebegitu adalah Kita nak bawa ke? Ya, kita ada. Kita dapat video call dengan beliau. Kita bersama dengan Corporal Arif Muhammad, iaitu seorang anggota polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Ada tak? Cuaca hujan harap maklum. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Line tak berapa nak clear sekarang ni. Ya, betul. Kita cuba. Ada tak? Kita tak dapat nak dengar suara Corporal Arif Muhammad sekarang ni. Assalamualaikum. Tapi adakah kita boleh dapatkan beliau sekarang? Dengar tak? Kita tak dapat, dekat sini pun tak dapat. Kalau tak dengar, Tuan, ada Corporal Haziq. Tak ada. Video saya tak viral. Okey. Assalamualaikum, Tak apa, Tuan. kita akan cuba untuk perbaiki masalah teknikal yang berlaku sekarang ini. Alah, sayanglah sebab kita nak tanya. Okey, kita dah dapat kabarnya. Assalamualaikum, Tuan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lah dapat dengar suara dan juga rupanya dapat kita saksikan. Ini dia. Tadi kat dalam video tak dapat nampak jelas sangat. Ini kita nampak secara jelasnya muka Corporal Arif Muhammad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Tuan apa khabar? Alhamdulillah sihat. Macam inilah. Kerja Okey. sebagai anggota polis. Yelah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak dahulukan perbincangan kita dengan ucapan ribuan terima kasih di atas tindakan tuan tu. Tapi kita nak tahu jugalah macam mana keadaan itu kan. Macam mana boleh nampak seorang anti anti tu nak lintas jalan dan ceritakan semula bagaimana ianya boleh berlaku. Silakan tuan. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Corporal Arif bin Muhammad daripada IPD Timur Laut. Okey, kejadian tu berlaku semasa saya buat rondaan di kawasan tersebutlah. Kawasan sektor saya ronda. Jadi kawasan situ tahulah kan, kawasan market, pasar awam pagi. Jam. Jadi jalan jam di situ. Sesak. Ya. Setelah kebetulan saya sampai di situ, saya nampaklah seorang warga emas, anti ni. Mula-mula bangsa tu saya tak pastilah kan. Lepas tu saya beritahu kat partner saya. Saya kata, tak apalah, kita berhenti jap. Saya akan tolong anti ni lah. Ya. Nak cuba membawa dia berjalan jalan. Katanya dia nak pergi makan lah, kata dia. Okey. Jadi apabila saya sampai ke anti tu pun, saya sembang-sembang, saya tengok anti tu pun step je. Terlalu lambat, kereta pun banyak tunggu di belakang kan. Ya. Saya pun tak ada fikir banyak lagi. Saya terus papah dia, terus dukung dia, bawa di seberang jalan sana lah. Itulah yang tu. buat kata. Itu yang Jadi sampai viral. di seberang sana, saya pun tak sangka pula netizen yang lain kan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi saya rasa seronok tau. Saya rasa sebab seronok di atas apa yang saya lakukan ni. Masya Allah. Orang nampak kan. Nampak bukan saya nak tunjuk. Jadi nampak apa yang anggota polis buat kepada orang awam selama ni kan. Walaupun kita kuatkan undang-undang, jadi kita ikut slogan yang Tan Sri kempen bagi, polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, Betul tak, Masya Dik? Allah, alhamdulillah. Betul. Tapi sepanjang tuan pernah berkhidmat bersama polis, adakah ini pertama kali berlaku situasi begini? Ataupun sebelum ni pernah je terjadi, tak pernah viral je. Tapi bila jadi yang kali ini, adakah ini pertama kali? Itulah benda macam ni. Kami selama saya 32 tahun dalam PDRM. Ya tuan. Macam-macam lah saya dah buat kerja yang orang kata membantu masyarakat tempat ni kan. Jadi tak sangka pula kali ni apa yang saya lakukan sehingga viral sebegini kan. Ya. Jadi saya rasa sebab lah kan. Tu saya kata, saya fikir kan masa saya dukung anti itu, saya macam dukung arwah mak saya. Saya ingat lagi masa dulu bila saya balik kampung je, saya jumpa arwah mak saya kejar dia, saya mesti dukung dia. Itu saya punya terima dululah. Balik kampung je saya akan dukung orang tua saya buat lagi keliling rumah.
Allah. Kan dapatlah rasanya berbakti kepada mungkin yang sama umur kan dengan arwah maknya tu, perasaan sebab, perasaan hiba, perasaan gembira macam mana yang tuan kongsikan tadi. Ini adalah antara contoh yang menunjukkan anggota polis bukan sahaja berkhidmat menentang segala keganasan, tetapi mereka juga mencipta satu kebaikan. Betul? Satu kelakuan murni seperti ini. Tuan, apa agaknya kata-kata rakan sekerja ataupun mungkin pihak-pihak yang berkaitan dengan PDRM di atas selepas video ini viral? Mungkin tuan nak kongsikan juga bersama dengan kami? Okey, jadi benda macam ni itulah yang dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara, Datuk Ketua Polis Pulau Pinang, kemudian Ketua Polis Daerah, termasuk dengan Ketua Bahagian JPJKK IPD Timur Laut lah kan. Jadi diorang ni, pucuk pimpinan saya ni semua dia telah menyeru kepada warga PDRM. Warga PDRM ni selain menguat kuasa undang-undang, jadi polis ni ada juga dia punya keprihatinan membantu rakyat tak kira bangsa dan agama. Orang kata kalau nampak je orang susah, kita akan cuba bantu sedaya upaya yang boleh. Itulah yang kami pegang daripada pucuk pimpinan kami. Okey, itu dia. Tuan, kita nak kembali cerita mengenai apa yang berlaku. Video tersebut yang viral, yang trending disebabkan tindakan tuan buat satu tindakan sangat-sangat murni, mengangkat anti tersebut. Siapa sebenarnya yang bagi tahu tuan? Di mana tuan dapat tahu yang video ni dah sampai satu Malaysia tengok ni tuan ni? Okey, saya pun benda ni saya tak tahu lagi kan. Biasalah kami orang kata buat kerja harian kami ni sebagai anggota polis, buat kuasa undang-undang. Jadi bila ada orang susah, kami bantu. Kadang-kadang bukan saya saja. Rakan-rakan saya kalau tengah ronda ke apa, nampak kereta pancit di tepi jalan, nak tukar tayar, tak boleh. Jadi kami tolong bantu. Kami tolong bantu kan, tolong bantu tukar tayar dia orang apa semua. Kadang-kadang ada anti susah lah apa, kami akan buat sebaik yang mungkin. Tapi tak sangka lah apa yang saya lakukan kali ini viral sampai tahap macam ni. Jadi saya pun rasa sebab jugalah, rasa sebab dan seronok kan keperhatian rakyat Malaysia ni kepada anggota polis. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya bukan viral yang dicari, tapi memang niat murni itu sendiri. Betul. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan Korporal Arif Mohamed, anggota polis, Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Assalamualaikum. Sampaikan salam kami kepada mereka yang di IPD Timur Laut Pulau Pinang ya. Jaga diri. Teruskan memberi inspirasi kepada kita semua insya-Allah. Assalamualaikum. Itu dia. Perkongsian kita pada pagi ini. Pagi-pagi kita dah buka mood untuk memberi inspirasi kepada anda semua. Tak kiralah apa baju yang anda pakai sekalipun, tetapi kebaikan ini tidak terbatas kepada anda semua. Betul tak? Anda anggota polis, anggota bomba ke, pengacara TV ke? Yang pakai baju biru hijau. Alamak, tak ada melambangkan apa-apa ya. Biru hijau ni hanyalah warna sahaja, warna kegemaran saya. Okey, kejap lagi kita nak cerita pasal insurans. Penting untuk kita tahu apa yang cover. Saya ada. Satu family saya dah dapatkan insurans. Tapi penting, memang sangat-sangat penting insurans ni. Kita dah rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Malaysia hari ini. Penting. Dalam persekitaran yang penuh dengan ketidaktentuan, masyarakat kini semakin bijak membuat persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Satu daripadanya menyediakan diri dengan pelan pelindungan seperti insurans atau takaful, terutama untuk kesihatan yang kini dianggap sebagai satu keperluan. Sekiranya berlaku kecemasan, sijil takaful atau polisi insurans boleh digunakan untuk membayar sama ada sepenuhnya atau sebahagian daripada bil hospital. Namun berbeza pula situasi yang berlaku kepada seorang wanita di Sungai Petani, Kedah. Dia dimasukkan ke wad hospital swasta kerana mengalami sakit perut. Tetapi kemudian wanita itu nekat melarikan diri apabila syarikat insurans yang diambilnya memaklumkan bahawa penyakitnya tidak dilindungi. Masalah yang sama turut dialami oleh Ahmad Abdullah. Salah faham serta syarat yang kurang jelas menyebabkan dia gagal membuat tuntutan insurans kesihatan terhadap anaknya.
Bahkan dia masih berusaha memperjuangkan hak bagi mendapatkan semula wang insurans daripada syarikat tersebut sehingga ke hari ini. Pada tahun 2013 lebih kurang itu memang pernah kita buat tuntutan claim tapi masa tu kita masuk ke hospital dengan direct ventilator GL panel hospital lah. Mac 2015 kita ada sign satu polisi renewal. Dalam polisi renewal tu, bila proses renewal tu sebenarnya ada satu clause yang mengatakan upper respiratory problem tak boleh claim. Jadi pada tahun 2002 baru lagi lebih kurang bulan 8 baru ni anak saya pemegang polisi lah, maksudnya polisi ni anak saya di admit pada hospital lah selepas klinik pakar kanak-kanak kata perlu diadmitkan untuk further rawatan dan medication. Jadi apa yang berlaku, kita negotiate dengan agent bagi tahu kita nak masuk hospital. Jadi kita pilih hospital dan kita nak claim. Dia kata boleh proceed cari hospital, nanti bagi tahu dia lah hospital mana submission apa semua proses dokumen. Lepas cek darah apa semua, doktor declare dia sebagai influenza, salah satu problem respiratory juga. Habis medication apa semua, kita buatlah proses macam biasa lah. Kita nak buat claim proses dah settle bill, dah bayar semua, dah settle. Bila keluar dia keluar satu official letter lah yang mengatakan kita punya claim ni dia reject atas faktor pada tahun 2015 kita dah sign off pasal upper respiratory bronchial lah, clause yang mengatakan penyakit tu tak boleh diklaim. Highlight yang kita cuba bawa adalah isu upper respiratory pada tahun 2015 yang design balik semula tu, kita tak ada pun isu influenza, COVID atau semua kan. Jadi kita kekal pada polisi tu. Bila dah terbaru tak ada apa renewal dan tiba-tiba nak salahkan penyakit tu. Sedangkan kita admit atas influenza. Yang kecewa lah dengan syarikat insurans ni. Syarikat insurans ni, adakah dia nak menyalahkan influenza tu termasuk dalam upper respiratory? Benda tu yang dia tak jelas clause tu. Persoalannya, siapakah yang harus dipersalahkan? Adakah syarikat insurans cuba mengambil kesempatan atau tidak tahu jenis pelindungan yang diambil, atau masyarakat sendiri yang kurang faham mengenai proses sebenar untuk membuat tuntutan? Ya, isu ni sebenarnya bukan pertama kali berlaku. Ada banyak sebenarnya isu yang berlaku seperti ini di mana ada claim yang kita nak buat tapi tak dapat. Ya, lebih-lebih lagi berkaitan dengan insurans. Sebenarnya sebab bila anda dah ada komitmen bulanan, pastinya anda kena fahami apa sebenarnya polisi itu menerangkan yang melindungi anda, sama ada takaful ataupun insurans komersial. Okay. Apa yang kita nak fahami sekarang ni, kita akan bersama dengan seorang individu yang sangat sesuai untuk kita bincang pasal perkara ini, Ahli Persatuan Insurans Rakyat Malaysia LIAM dan juga Persatuan Takaful Malaysia MTA. Kita bersama dengan Puan Madiha Abdullah Saleh. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Aziz. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami. Mungkin sebelum kita nak perhalusi perkara ini, pertama kali kita bersua, begitu juga dengan penonton Malaysia hari ini, nak perkenalkan jugalah bagaimana Puan Madiha dalam industri ini dan berapa tahun dah kabarnya? Oh, okey. Saya berkecimpung dalam dunia financial pada 2010, tapi pada salah satu institusi perbankan lah di Malaysia ni. Kemudian selepas 3 tahun, semasa di bank pun saya ada insurans, related to insurance juga. Kemudian selepas 3 tahun saya berhijrah ke betul-betul dalam industri insurans dan takaful. Okay. So for industri insurans dan takaful ni for 10 years lah. This is my 10 year. Wow, lebih 10 tahun dah sebenarnya dalam industri insurans dan takaful. Dan dikabarkan suami isteri sebenarnya. Sama-sama dalam industri yang sama, buat perkara yang sama. Betul. Wah, lagi orang kata lagi orang yang tepat lah kita nak tanya. Lagi memahami lah apa yang berlaku ni. InsyaAllah faham. Okey Puan, kita nak cerita mengenai penyakit yang dilindungi dan yang tak dilindungi menerusi insurans dan juga takaful. Adakah memang dari awal semasa kita apply insurans tersebut memang orang kata ada alakat-alakat ni untuk kita
pilih penyakit tolak. ni kita nak cover, penyakit ni kita tak nak cover. Okey. Adakah memang setiap insurans begitu? Okey. Pertama sekali, Haziq dan Anim, insurans ni dia ada banyak jenis. Okey, dia ada perubatan, dia ada motor, dia ada rumah, macam-macam. Insurans hayat tu life saja. Kemudian ada pula perubatan yang selalu orang sekarang ni medical card ni. Medical card ni sebenarnya adalah ala kad medical card ni dia kalau bahasa takaful insurance kita panggil rider. Dia bukan benda yang wajib di dalam satu insurans. Kadang-kadang ada orang dia beli insurans melalui panggilan telefon, telemarketer dan sebagainya. Dekat situ mungkin dia tak tahu, mungkin bila kata I dah ambil insurans, tapi sebenarnya dia tak dapat medical card. Tapi mungkin dalam fikiran dia samalah semua insurans. So dia tak faham. Jadi kita perlu tahu bahawa ada macam-macam jenis. Yang pertama sekali, kalau insurans hayat tu dia memang benda perkara paling asas sekali dalam insurans. Orang kata rule of thumb. Kan, benda paling penting. Kemudian baru datang yang lain-lain ni, sakit kritikal tambahan, optional rider, ala kad tadilah. Accident ala kad tadi tambah lagi, medical card tambah lagi. Dan macam-macam lagi. Okey, itu yang kita perlu fahami dahulu. Asas dia sebenarnya kalau kita dah ambil tu kadang-kadang pukul rata je. Ambil satu tapi ingat cover semua. Berdasarkan laporan sebentar tadi, Puan Madiha, yang kita tengok tadi apa yang berlaku ialah claim tak approve. Claim itu tidak diluluskan disebabkan tidak ada dalam polisi penyakit influenza. Itu yang paling sedih. Last-last tengok bil dah beribu-ribu dah ni. Lepas tu kita tak boleh nak claim apa-apa dengan keadaan ekonomi sekarang ini menekan segala benda. Jadi di mana silapnya? Bagaimana ianya boleh terjadi? Okey, pertama sekali individu yang sign up, dia sign ni tanda tangan kontrak. Okey, kontrak tu pertama sekali dia ada banyak pihak dekat situ. Ada orang yang mencarum, ada mungkin ejen perunding tu, dan juga ada company, ada juga doktor. Kan? Ada banyak pihak ni. Jadi kalau kita based on satu kes tu, kita kena mendalami lagi. Pokok pangkalnya, apa yang berlaku decline ataupun approve sesuatu GL, guaranteed approve ataupun pre-authorization letter ke whatever name yang kita panggil. Sebab kita tak panggil guaranteed letter. Dia definitely dia akan panggil pre-guaranteed letter. Pre-authorization letter. So, belum confirm. Dia pre. Walaupun dia issue di GL tapi nama dia pre. So at the end of the day dia boleh jadi decline dan dia boleh jadi tak approve. Dia boleh jadi begitu. Okey, tapi apa-apa hal pun bila kita sign, nombor satu, ejen kita kena tahu masyarakat ni dia tak jelas. Peranan ejen ataupun perunding dia perlu jelaskan. Jangan bagi bulan bintang, cover semua tak. Dia ada general exclusion di mana setiap syarikat takaful, takaful provider ataupun insurance company, dia ada standard exclusion dia. Maksudnya semua insurans pakai yang sama. Contoh pre-existing illness. Ini adalah perkara nombor satu sekali. Sebelum dia cerita pasal benda-benda lain influenza ke apa, nombor satu dia akan mention pasal pre-existing condition. Tak kiralah sama ada semasa sign up tu si individu ni tahu ataupun tak dia dah ada penyakit. Sebab orang kita secara generalnya kita bukanlah pergi buat medical check up every 6 months. Tak ramai yang buat macam tu. Jadi kita tak tahu kita punya health condition kan masa-masa kita sign up tu. Tapi regardless, di dalam polisi ataupun dalam kontrak mengatakan pre-existing illness sama ada semasa sign up ataupun sebelum tu dah ada. Walaupun dia tidak tahu. Jadi mungkin kes yang kita nak relatekan ni, kebarangkalian dia dah ada sakit tu, mungkin ini saya tak pasti kena dig down, kebarangkalian dia ada exclusion yang mungkin dia tak tahu. Maksudnya exclusion tu di sini bermaksud pengecualian. Ada spesifik sakit-sakit yang dia tak tahu bahawa tak cover dalam polisi I ni. Atau mungkin dia tak ambil medical card pun boleh jadi juga. Yang menyebabkan benda tu tak approve. Betul. Kan? Boleh juga. Boleh juga sebab waiting period ni. Mungkin waiting period dia belum lepas lagi. Boleh juga jadi decline. Jadi ada banyak sebab. Okey. Kalau anda ada sebarang soalan mengenai insurans atau takaful anda nak tanya kepada Puan Madiha, boleh pergi ke Facebook MSI sekarang ni, tanya dekat live kami tu. InsyaAllah kita akan cuba tanya kepada Puan Madiha. Tapi ada satu lagi situasi, Puan. Di mana kalaulah contoh kita ambil contoh anak yang tadi yang pernah ada orang kata history, sejarah lah, sejarah yang pernah claim penyakit yang berkaitan respiratory ke, contoh pernafasan. Kalau pneumonia ke, bronkitis ke asma itu semua ke, dimasukkan ke bawah respiratory. Walaupun dia kena salah satu saja. Adakah perkara sebegitu boleh jadi
tak cover? Boleh jadi. Boleh jadi? Boleh jadi. Sebab, apabila seseorang tu diambil, dia pun dah tahu. Yang ni kes dia aware pula dia dah ada sakit. Tadi dia tak aware kan? Yang tadi kita bincang dia tak aware dia ada sakit. Kes yang ni pula, mungkin si ibu bapa dia tahu anak dia ada masalah pernafasan. Tapi dia tak tahu bronkitis ke pneumonia ke anak air ni asma ke. Dia pun tak tahu nak classify di mana. Sebab dia bukan doktor. Kan? Jadi bila dia sign up tu, mungkin dia declare. Okay, lepas tu, waiting period pun dah habis, dia nak masuk hospital, mungkin anak ada masalah pernafasan dan sebagainya. Jadi, apa-apa pun, GL boleh approve ataupun tak approve, bergantung pula kepada doktor punya declaration di dalam application GL tu. Sebab yang apply GL tu adalah pihak hospital. Pihak hospital akan hantar application kepada pihak takaful ataupun insurance, mengatakan sakit dia ni apa, treatment plan dia apa. Doktor akan bagi tahu treatment plan apa, sakit apa. Jadi, daripada situ, whatever wording comes from the doctor is also important, very important untuk syarikat takaful keluarkan GL ataupun tidak. Just in case sekiranya ada exclusion, contohlah saya ada bronkitis tapi saya tak ada asma, contoh so jadi dia declare dia bronkitis. Mungkin ada exclusion bronkitis, tapi di dalam exclusion punya clause dia akan mengatakan direct or indirectly apa saja yang mengenai pernafasan dia tak cover. Itu yang dia kena faham. Betul. Direct or indirectly. Jadi berbalik kepada tanggungjawab siapa yang perlu menerangkan lah kan kepada individu tersebut apa sebenarnya polisi anda lindungi, itu perlu berhati-hati. Dan antara yang kita nak tanya, tapi kita nak meraihkan salah seorang pemanggil ada kita seorang ni. Pemanggil yang nak bertanya. Siapa namanya? Baharudin? Encik Baharudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Encik Baharudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dengan cerita Encik Baharudin ada soalan, silakan. Okey, saya terus kepada soalan lah pada di panel ni kan. Saya dah sign up insurans ni semua kan, dan saya buat bayaran premium. Tapi yang jadi masalahnya apabila berlaku sesuatu selepas sign tu mungkin 3 bulan ke setahun ke kan. Jadi bila saya cek dengan insurans, bayaran tak sampai kepada pihak HQ insurans tu. Jadi apa yang perlu saya boleh buat? Encik Baharudin bayar kepada siapa? Bayar kepada akaun ejen. Maknanya akaun itu adalah akaun individu di atas nama ejen tersebut, betul? Correct. Okey. Baik, Encik Baharudin, terima kasih banyak-banyak. Ini bukan pertama kali juga berlaku. Kita dengarkan jawapan daripada panel kita. Puan Madiha mungkin boleh kongsikan. Wow. This is sangat berat. Ini sangat berat. Ini dah melibatkan compliance. Apabila melibatkan compliance, ia berbahaya kepada bukan sahaja kepada si pencarum, tetapi juga kepada individu, ejen itulah, perunding itulah, dia boleh determinate. Because sebenarnya tidak boleh langsung masuk ke dalam akaun individu, personal. Tak boleh. Kalau dia perlu keluarkan cek pun, cek tu mestilah nama company tu. Nama company tu kan. Jadi biasanya kalau... Apa yang boleh dilakukan oleh Encik Baharudin sekarang? Okey, Encik Baharudin saya nasihatkan pertama sekali, kalau katalah ejen tidak dapat dihubungi, contoh, call lah contact center syarikat tersebut. Cek adakah bayaran saya, kalau mungkin you pernah sign apa-apa borang untuk auto deduction ke dan sebagainya, confirmkan dengan contact center, adakah borang saya diterima oleh syarikat you? Dah masuk dalam sistem tak saya punya borang ni kan? Kalau katakan belum, mungkin boleh bertanya dengan syarikat tu, contact center tu, macam mana cara saya nak register. Kalau kata ejen you dah tak ada, you boleh pergi walk in ke mana-mana you punya syarikat tu untuk nilah counter. Tak perlu buat laporan polis ke? Kena buat laporan polis ke? Sebaik kalau you bagi tahu syarikat takaful tu pun sebenarnya dah memadai, sebab nanti akan ada domestic investigation dan sebagainya. Dia akan tanya ejen. Tapi ini bukan di bawah tribunal kan? Kita tak boleh fight di bawah tribunal kan? Yang tu saya kurang pastian ni. Cuma dia kalau melaporkan pada polis, nombor satu saya tak pastilah dia punya apa tu akibatnya kan. Sebab ada kes bukan dalam Malaysia, ada kes sampai dipenjarakan sebab ambil duit orang dalam akaun personal. Tak boleh. Tak boleh. Kalau dapat dibuktikan kesalahan itu, sememangnya anda akan ada tindakan susulan. Okey, kita nak raikan seorang lagi pemanggil. Alhamdulillah ramai hari ini yang memberi respon bab insurans ni. Saya tahu ramai yang semua orang carum kan. Okey, so hello, assalamualaikum, Puan Asmah katanya. Ya. Puan Asmah, terus pada soalan. Silakan Puan. Hello. Ya, Puan, soalannya? Ya, hello. Assalamualaikum. Salam. Soalannya, Puan? Saya nak tumpang tanya. Saya dah beli insurans lama. Okey.
Soalan dia, saya punya ejen tak ambil tahu tentang saya punya polisi. Dia kiranya dia lepas tangan. Okey. Lepas tangan. Adakah boleh tukar ejen lain? Betul? Macam mana saya nak buat ya? Alright, terima kasih, Dah Puan. berapa tahun dah, Puan? Yang lama tu berapa tahun kalau boleh saya tahu? Dekat 20 tahun dah saya. Masya Allah. Okey, 20 tahun dengan seorang ejen yang lepas tangan. Adakah Puan Asma boleh tukar ejen ataupun kena duduk di bawah ejen yang sama? Ataupun mungkin fahaman fungsi ejen itu perlu diperjelaskan juga. Okey, 20 tahun lama. Saya nasihatkan Puan ni teruskan lah. Pertama sekali teruskan sebab itu matang, semua pun dah matang dah. Itu kalau claim tu easily, insya-Allah dia boleh, salah satu cara yang saya boleh advise, dia boleh tukar ejen. Dia boleh lantik sesiapa yang dia percaya. Yang dia percaya untuk dia lantik sebagai ejen yang baru. Tak ada masalah. Boleh buat macam tu asalkan dalam satu syarikat yang sama. Ataupun sebenarnya dia boleh call juga contact center. Mungkin ejen dah tak ambil port ke, dah tak ambil tahu kan. Kalau kata dihubungi ejen tak angkat, tak serve lah orang kata kan. Dia boleh call contact center untuk bertanya siapa ejen saya sebenarnya. Sebab kadang-kadang ejen ada yang dah tak buat, mungkin dah berhenti dan sebagainya. Pertukaran itu proses juga. Betul, kan? dia ada secara automatik juga pertukaran tu. Jadi customer dia boleh call contact center dan dia boleh tanya sebenarnya siapa saya punya ejen yang baru, boleh dapatkan contact number dan dia boleh call dan boleh berjumpa. Okey, ada satu soalan dekat Facebook. Melinda, saya ada apply medical card. Betul ke kalau nak guna medical card kena tunggu 2 tahun baru boleh guna? Good question. Waiting period ni dia memang agak keliru sikit saya kan? Suka, saya suka soalan ni. Sebelum kita akhiri perbincangan kita. Saya expect juga soalan yang akan keluar. Dia ada 2 perkara tuan-tuan dan puan-puan di rumah, Anim dengan ni. Dia ada 2 benda. Satu waiting period, satu lagi contestable period. 2 perkara pada yang bertanya dan juga penonton lah. Waiting period, contestable period. Waiting period sama semua company, contestable period sama semua company juga. Waiting period adalah tempoh untuk you perlu menunggu sebelum you boleh gunakan GL ataupun guarantee letter itulah untuk dikeluarkan. Contestable period pula adalah tempoh di mana syarikat takaful, pengandali takaful ataupun insurans, dia berhak untuk contest claim. Contest claim sekiranya berlaku kita panggil dia was-was ataupun ada syak yang mengatakan mungkin dia dah ada this existing illness sebelum dia ambil lagi. Especially contestable period ni saya tekankan di sini, kalau claim tu especially berlaku yang something related to internal body organ, contohnya cyst, lump, macam tadi kan yang pernafasan tu, sebab dia kena dig balik adakah sakit tersebut existing illness ataupun tidak, dia akan investigate. Itu dia antara yang anda perlu fahami. 2 tahun ke beberapa hari ke yang dikabarkan oleh ejen, semak semula apa sebenarnya hari yang dikabarkan itu, bagaimana ianya fungsi dan sebagainya yang perlu anda fahami. Okey, kepada anda semua untuk pengetahuan, jika anda ada sebarang komplain berkaitan dengan insurans, sebenarnya Bank Negara kita ada mengeluarkan satu form ataupun borang yang boleh anda dapat secara online untuk anda isi apa sahaja berkaitan seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang ini di Kaca TV. Prosedur membuat aduan, perkara yang anda perlu tahu sebelum membuat aduan. Aduan. Okey, aduan. Anda baca ada 2 bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris yang mana anda faham. Kalau anda mungkin tergolong, masalah anda tergolong dalam yang disertakan ini, anda boleh buat aduan. Betul. Bolehlah buat aduan di Bank Negara Malaysia. Terima kasih banyak, sebenarnya tak cukup masa. Baru sikit tau kita tanya dengan Muhammadiyah ni, kalau boleh nanti datang lagi lah. Cuma saya nak nasihat kepada kawan-kawan kat luar sana kan, saya ada satu quote saya nak share, biar susah apply jangan susah claim. Betul. Jadi terus terang masa anda nak apply itu, terus terang. Jangan berselindung. Kalaupun dulu 20 tahun dulu pernah ada asma, tapi dah baik. Bagi tahu je yang anda pernah ada asma, contohnya begitu. Sebab nanti kalau tak boleh claim, lagilah susah. Okey, terima kasih kepada Puan Madiha Abdullah Saleh, Ahli Persatuan Insurans Hayat Malaysia Liam dan juga Persatuan Takaful Malaysia MTA. Bersama dengan kita berkongsi bagaimana anda perlu fahami tentang apa yang insurans anda lindungi. Kita lepas ni ada persembahan daripada Ijlan dan juga Nashin. Tadi dia dah soundcheck dah? Dah soundcheck dah, kita dah tengok dah. Sedap. Kejap lagi lagu apa yang beliau akan nyanyi, sama-sama kita nantikan di MSI. What if lagu ni? What if lagu ni? What if lagu ni? What if lagu ni? What if lagu ni?
Jadi sad ballad song. Jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Jadi sad version song. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Bejero warna pelangi, satu malam di Temasek. Royal flash that bukan lagi suspek. Aku takkan answer korang dekat WhatsApp semalam di Temasek. Guess you got the luck back. You are the same on a uniform. I'ma be now late to my funeral. I'ma be now late to my funeral. Royal flash semalam di Temasek. Jangan kau bimbang sayang, di mana ku berada, dengan siapa ku bersama. Jangan bimbang, ku tetap kau yang punya. Ada hari kau flamor, ada hari kau lelo, ada hari kau nono, ada hari kau tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar. Ditatang manis air muka senyuman di belakang pintu. Muka yang tak tahu malu, sang penipu yang meniru tapi tak nak mengaku. Bencilah aku jika engkau perlu, tapi hati ini masih lagi sayang kau. Kau kenal aku siapa? Masa tu aku gila, ku sendiri tak tahu apa yang sudah jadi. Ku rasa macam mimpi, hanyut di realiti. Kesannya hari ini pelangi takkan timbul tanpa hujan. Mudahi jalanku tanpa beban, malamku suram tanpa bintang. Sebelum jumpa hari siang, aku dah pernah mengulang berapa kali pun engkau tak kisah. Bukan aku tak pernah, tak perlu nak ring. Aku tak nak hello. Aku tak nak hello. Ada juga Faiha. Kamu ingat nama Faiha series kita pada hari ini. Wow. Sebenarnya, diorang adalah penyanyi solo. Tapi hari ini berduet disebabkan konten diorang kat TikTok. Betul. Berduet. Cover lagu What If. Lagu ni di set ballad kan. Ya, itu tapi yang Nashlin. Takkan tak tahu lagu Benarkah Pencarian ini? Ya, saya. Percaya pada lagu tu. Okey, tadi merupakan lagu mashup. Berapa lagu? Untuk 9 lagu. 9 lagu mereka mashupkan untuk jadikan satu very beautiful song. Alhamdulillah. Korang dah lakukan dengan yang terbaik. Nampaknya dapat chemistry ni macam mana? Pastinya susah ataupun mungkin senang je dengan Nashlin. Okey kot. Betul. Dengan Nashlin ni dia senang sikit lah kerja dengan dia. Dia bagi lagu apa pun jadi? Kita macam, saya come up with idea. Okay Nash, nak buat macam ni. Okey, settle. Jom. Kenal daripada mana? Berdua ni, Nash dengan Ejlan. Saya kenal dia macam saya
bawah artis naungan Armani Entertainment. Okey. So saya jumpa macam-macam orang, kenal ni, kenal tu, kenal ni kan. So saya jumpa dengan dia. So dia ni macam boleh. Kita tahu kan dia ni, bila saya dengar dia nyanyian. Masa mula-mula jumpa, tahu tak Dinesh yang mana? Tak kenal. Saya tak kenal dia. Waktu tu slim. Sekarang dia dah double slim. Okey, mungkin mereka kenal lah Nashrin dah pernah ada single dan sebagainya yang pernah boom juga. Ijlal ni mungkin masih lagi tak tahu Ijlal ni dah daripada mana. Mungkin nak perkenalkan bagaimana anda menceburi dalam industri muzik ini? Okey, sebenarnya saya bukan penyanyi pun. Kalau betul-betul dulu saya belajar pun, saya belajar menari. Saya menari dancer. Sikit. Menari sikit. Boleh? Boleh. Saya menari Zapin lah. Oh ya. Yeah. Wow. Cuba tengok pergerakan ni. Sikit lagu Zapin. Lagu Zapin lah. Come on lah lagu Zapin. Takkan lah. Salah seorang ni masuk saya. Jangan. Betul-betul percaya pada muka ni. Memang. Betul. Okey. So okey. Backup. Cek orang Penang. Cek Borea lah. Rupanya dia penari dulu, Haziq. Lepas tu baru masuk dalam bidang industri muzik. Slow-slow kita dekat universiti, saya berjinak-jinak untuk menyanyi. Dan bila Armani buka audition, saya cubalah. Bila dapat. Itu dia. Terbaik. Yang merupakan kalau kata ni senior lah sebenarnya. Betul-betul. Banyak lagu dia yang apa lagu rancak nama dia? Fobia Cinta kan? Bukan aku tak sudi bersama, cuma diri tak sanggup terluka. Ya. Kalau pasang lagu tu, orang tahu tu lagu siapa. Ya. Tapi di manakah Nashrin Milang selama ni? Okey, saya masih lagi aktif menyanyi. Walaupun sebab saya pun daripada rancangan realiti daripada TV3 juga. And then lepas tu saya berehat sekejap lah. Sebab of course saya dahulukan family dulu. Sebab sebelum tu sebab dalam masa yang sama sebelum ni saya banker. Okey, kerja. And then Armani Entertainment buat satu audition, so saya join. Dekat situ lah saya jumpa Ijlal. And then yang bestnya sebab saya suka idea generasi budak sekarang lah. So why not benda tu kita buat something kan. And then tak tahu ni tiba-tiba benda tu jadi. Betul. So saya still respect new generation punya idea. Betul. Macam mana yang viral di TikTok kan, mereka punya kreativiti dengan suntingan sebenarnya, suntingan yang begitu inilah ni antaranya begitu menarik dan idea dalam banyak-banyak genre. Kenapa set ballad yang dipilih untuk menjadi pilihan anda? Adakah anda rasa kekuatan your voice dekat situ ke macam mana? Macam saya more to R&B sebenarnya. Saya minat nak nyanyi genre R&B. And then Nash ni dia ada banyak pengalaman, so saya ambil pengalaman daripada dia. So macam mana, ini macam mana, melodinya nak tukar macam mana, chordnya nak tukar kepada chord apa, macam tu. Complete shadow lah. Maknanya kalian dah berjumpa tu awal lagi lah sebelum melakukan betul-betul satu full mashup tu. Yes, sebab perbincangan kita orang sebab benda tu just Lal punya idea. Saya pun buat cover. And then Lal ajak. Sebab kita orang sebenarnya ada clan. Ada lagi dua orang. Dua orang. Iman Bakri daripada rancangan realiti TV3 juga dengan Yunus. So kita orang 4 orang ada yang kita orang 4. Lepas ni ada grup ke? Macam ada bau-bau nak ada grup. Tengoklah permintaan. Sabar. Dah terkantoi kan pula. PR-nya dah senyum kat sana. Takut kantoi. So kita tunggu dan lihat apa plannya sebab kita kena ada bakat-bakat baru dengan idea-idea yang baru. Betul-betul. Sebab kalau kita scroll TikTok tu, ada banyak penyanyi. Ada banyak aja konten nyanyian. Tapi apakah konten dekat dalam tu? Benda apa yang nak ditonjolkan? Kan? Adakah korang akan teruskan buat konten walaupun lepas ni dah famous? Amin insya-Allah. Saya tumpang dia. Saya famous. Sebab ke depan insya-Allah sebab apa pun kita orang of course akan discuss dengan company dulu apa benda nak buat sebab sekarang ni menyanyi dah ramai sangat orang menyanyi dan sedap. So of course nak dekat dengan netizen kita kena cari benda yang point yang boleh dekat dengan dia orang. Kena ada extra point untuk attract mereka. Macam itu, kan? Sebab
penyanyi dah ramai, tak tahulah tiba-tiba je Malaysia ni ramai betul suara sedap dia bila ada aplikasi TikTok ni tiba-tiba macam wow, semua tapi bukan sedap kat apps je. Kat depan-depan pun sedap. Depan pun sedap. Hari ni buktinya di Malaysia hari ini. Maknanya orang kata baka nyanyi sedap baka, bercambah. Maknanya Haziq ada baka pengacara sebenarnya. Asal Haziq pun boleh nyanyi ke? Kita diucapkan kepada kalian berdua, Izzal dan juga Nasrin. Macam mana nak follow kalian di Instagram? Silakan share ringkasnya. Macam saya dekat TikTok ijelal.afiq, sama juga dekat Instagram ijelal.afiq. Gambar kucing. Afiq. Gambar kucing. Jangan cakap itu account scam. Itu memang gambar dia, account kucing tu. Itu bukan stalker, bukan apa. Dia memang dia. Memang official dia. Silakan Nasrin. Okey, jangan lupa follow saya dekat Instagram Nasrin_only. And then lepas tu dekat TikTok Nasrin. And then yang mana yang tunggu lagu saya yang terbaru, boleh check dekat YouTube tajuk Dahlia. Nasrin gambar dia ada mic tu, kita macam okey betul lah ni. Ni yakin lah ni official. Ini bukan scam, betul. Terima kasih kepada kalian berdua. Terima kasih. Thank you. Alright, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan share apa yang trending, viral dekat media sosial. Yep, segalanya seketika nanti Malaysia hari ini. Aku Okey, kembali bersama dengan kami di MHI dan kita nak kongsikan bersama dengan anda sedikit perkembangan calon pilihan raya. Sama-sama kita saksikan. Ayuh. Bahang pilihan raya umum ke-15 semakin terasa. Sebahagian besar parti politik mengumumkan senarai nama untuk diletakkan sebagai calon. Biarpun pengesahan pencalonan hanya dimuktamadkan pada hari penamaan calon iaitu 5 November ini, setiap parti atau gabungan parti dilihat memenuhi aspirasi akar umbi dan rakyat dengan meletakkan wajah-wajah segar dan muda. Pada masa yang sama, pengumuman turut membawa kejutan membabitkan tokoh-tokoh senior yang berjawatan dalam parti termasuk yang memegang portfolio Menteri Kabinet. Antaranya, pertukaran kawasan bertanding dan paling memberi kesan, nama yang digugurkan daripada menjadi calon. Dan ini antara personaliti politik yang menjadi perhatian. Ya, penting untuk kita beritahu itu antaranya kan pencalonan antara yang dicalonkan dan juga yang digugurkan. Lain perkembangan berkaitan dengan pilihan raya ini, apa yang dikabarkan di Utusan Malaysia halaman hadapan sekali ini berkaitan dengan rakyat. Rakyat menanti manifesto. Itu adalah tagline-nya. Saya suka kongsikan sedikit petikan di sini. Perlu diingatkan segala tawaran dan juga janji-janji yang dibuat ini akan dituntut rakyat selepas parti yang mereka undi dalam PRU mendapat mandat untuk mentadbir negara dan jika tidak boleh dilaksanakan, ia boleh menjadi senjata makan tuan pada pilihan raya umum yang seterusnya. Okey, kita harapkan agar mandat rakyat ini apabila didapat digendong tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik insya-Allah. Ya, okey. Ini dekat Cosmo pula. Orang muda kan untuk pilihan raya kali ini kita ni sangat penting kan untuk kita turun mengundi kali ini untuk PRU ke-15 dan ini mengenai orang muda. Orang muda mahu kerja kerajaan.
Kak Kosmo. Disebabkan kurang risiko untuk dibuang kerja. Di puncanya kerjaya sektor awam jadi buruan. Generasi muda nak kerja di sektor awam sebab ialah orang kata terjamin lah masa depan. Masing-masing nakkan kestabilan kan. Jadi itu yang dikongsikan. Selain daripada itu, ini ada sedikit cerita ataupun tragedi yang kurang menarik untuk dikongsikan tentang nahas kren tumbang. Apa yang boleh dikongsikan ni dari harian Metro, 2 maut, 1 cedera. Sedikit saya kongsikan di sini, abang maut ditimpa kren. Mangsa tidak pernah kata tidak untuk membantu adik walaupun berbeza ibu. Itu sedikit luahan hati daripada pihak ahli keluarga yang dikongsikan. Kita ucapkan salam takziah kepada keluarga terlibat dan kita harapkan agar ini dijadikan sebagai satu yang perlu berhati-hati. Kita di mana saja kita berada, mungkin kalau kawasan itu berisiko untuk berlaku kemalangan, extra careful, lebih berhati-hati insya-Allah. Ya, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kami sejak awal tadi di TV3, di Facebook MSI TV3. Yep. Di Facebook Haziq tak ada lagi. Saya tak buat live. Okey, dan besok jangan lupa untuk terus bersama dengan MSI. Kita Haziq ada tajuk. Kenapa marah saya? Saya memang nak marah. Awak awas. Sebab apa awas? Awasi kemarahan. Sebab kemarahan besok melampau. Kita Ramai orang tak dapat nak tahan sabar sekarang ni. Kan? Jadi esok kita nak cerita pasal bagaimana untuk menahan kesabaran. Bukan menahan marah. Menahan marah kita. Kita nak tinggalkan anda dengan persembahan daripada Ijlal dengan kombinasi banyak lagu. Terpelanting pula. Jom. Kita sama dengan Ijlal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terbang. Ku takkan pernah putus asa, akan ku melangkah hingga ke hujung dunia. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa